wabarakatuh. Jumpa selepas ini. Let's go. Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke XM Live di ruang lanjutan Melayu Malay Advanced Room. Sekarang ni saya dah pun jemput Zul dan juga Azni untuk sesi duo mereka. Alright, so saya tak nak ambil masa dengan lebih lama. Katanya ada NFP takut extend ke apa. So saya boleh bagi teruslah kepada Zul. Silakan Zul. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irina dan juga Azni dan rakan-rakan semua. Okey, jadi menarik pergerakan di pasaran masih lagi tidak menentu seperti yang kita bincangkan semalam Azni untuk pergerakan semasa ni kita lihat dululah apa yang kita kongsikan semalam I was talking about NZD JPY bagi mereka yang sempat untuk saya memasuki entry yang ini. Jadi bagi mereka yang masuk yang ini, anda dah letakkan BE maksudnya anda alihkan kepada stop loss di sini bagi yang entry ini semalam Jadi pergerakan ini masih lagi sebabnya 1, 2, 3, 4 dan 5 kalau kita disregard this 2 ni cumanya persoalannya adakah dia 7 ataupun 5. Sebabnya kalau dia adalah 5 then dia akan buat ke atas dan baru dia jatuh. Itu adalah kalau dia 5. Tapi kalau dia 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, then kita akan ada penerusan pergerakan. Ni tembus cat ke bawah lah Itu adalah untuk NZD. Apapun kita hit 100% daripada 1, 2 dan 3. Ini benda lazim lah iaitu melengkapkan 1 lekuk, 2 lekuk dan kita melengkapkan lekuk ketiga kat sini. So sini kalau dia pun pecah pun 1, 2 dan 3 tak kisah. Kita akan ada reaksi sekurang-kurangnya 3 lekuk. Sekurang-kurangnya 3 lekuk dan kalau dia nak buat benda ni. Kalau dia buat benda tu lah the thing is banyak beza dia. So kalau NJ break ke bawah ni then itu bermakna kita akan ada AUD JPY melengkapkan 2 ni kat sini. Kalau itu adalah wave 2 dan kita dah memulakan 1, 2 dan ke bawah lah kita dah masuk dalam wave 3. Jadi kalau itu adalah wave 3 then itu bermakna kita dalam some sort of sama ada dollar dynamic ataupun yen dynamic. Saya lebih kepada shorter term untuk dollar dynamic, but untuk yang ini untuk yang kecil ni di mana dolar menentukan pergerakan pasaran untuk yang satu ni but kalau ini berlaku dan kita dah mula ke bawah daripada semasa tak ada ke atas ni, itu bermakna indeks belum lagi naik. Itu bermakna seperti DAX ni dah dekat DAX ni mungkin kita akan melakukan pergerakan ini akan ke bawah lagi. Itu adalah untuk DAX 1, 2 dan 3 sebelum dia naik ke atas. 1, 2 dan 3. 1, 2, 3, 4 dan 5 dan kita akan tandakan sini sebagai flat 3 dan 3. Kalau itu berlaku. Jadi itu adalah kepada NZD JPY tadi. Jaga-jaga sikit. Kita ada semalam kejatuhan Facebook di mana Facebook wipe out market cap yang terbesar dalam sejarah Wall Street, tak pernah berlaku lagi dalam tempoh berapa jam kan. Seronok saya punya message semalam cerita pasal Facebook tu, ingatkan dekat server Discord dia, dekat luar pun banyak lagi kan. Katanya malam ni ada news NFP malam ni, apa pandangan Zul? Kalau dia naik buy, kalau dia turun sell. Saya macam ni Farouk. News lah. Saya tak peduli pasal news. Saya peduli pasal kalau dia lengkapkan saya punya structure. Jadi apa structure yang saya minat nak trade. Sebab news basically 50-50. Wassalam Kimi. Saya tak peduli news. Seriously, saya tak peduli. Kalau nak cerita news, kita boleh sembang sampai besok pagi. Tapi kita nak trade kat mana? Direct saya bagi tahu. Saya tak peduli news. Tapi saya boleh cerita pasal anda fundamental siang dan malam. Tapi nak trade dia kat mana? Betul tak? Betul. Jadi market expect malam ni untuk NFP figure adalah ke bawah. Kalau berdasarkan unemployment punya claim pada minggu ini, kita ada bacaan yang rendah. Kalau tanya saya,
adakah NFP malam ni tinggi atau rendah? Bank jangka, secara banyaknya puratanya jangka rendah. Kalau angka dia tinggi, dan kita akan ada yang lebih tinggi. Tetapi perhatian bukannya kepada angka NFP sebenarnya. Sebenarnya kepada average earnings, gaji ya. Jadi kalau anda dapati average earning naik, macam ni. Kalau gaji naik, harga barang naik tak? Harga barang naik. Simple. Harga barang naik. Jadi kalau harga barang naik, inflasi naik. Kalau inflasi naik, Fed dijangka akan naikkan kadar faedah. Kalau itu berlaku, then kita akan ada US dollar yang lebih kukuh. Jadi bukan NFP. NFP sendiri akan menyebabkan dia punya volatility, tetapi untuk average earning. Market menjangka 5.2% daripada bacaan sebelum 4.8 berapa jangkaan pasaran. Jangkaan pasaran secara puratanya adalah kepada 0.5 menurun berbanding dengan 0.6. Jadi kalau angka ni lebih daripada 0.6, dan anda akan dapati US dollar kukuh. Look, follow mapping senang faham. Ya, dia simple je sebenarnya. Kalau anda lihat kepada time frame besar, kalau tengok H1 memang pening. Heboh sangat mak-mak gosip. Apa benda kosong ni. Jadi buat benda simple. Kita tunggu benda yang berlaku kepada pergerakan yang kita nak lah. Jadi kalau tanya saya, adakah ini akan jadi seperti yang kita tandakan, kita dah dekat-dekat mungkin ke bawah untuk lengkapkan 3, 4 dan 5. Saya nampak ini lebih high probability selepas apa berlaku kepada saham Facebook semalam. Saya tak sempat update chart Facebook dekat sini. Saya baru saja buka pukul 6 tadi. Mana Facebook? Facebook, sebab kalau lihat pergerakan semasa ni untuk Facebook, try tengok dekat time frame besar. Ini bukan wave 4. Ini some sort of wave 2. Sama ada 2 yang ini ataupun 2 yang ini. Antara 2 tu lah. Sebab 2 datang dengan momentum, 4 datang lebih sideways. Jadi ini adalah wave 2. Anda tak, ini jatuh daripada 380 lebih, sekarang ni 230 lebih. Itu wipe out daripada sudut jumlah saham, volume, campur dengan harga. Ini adalah paling, anda sedang melihat sejarah dekat sini. So, something yang menarik. Wassalamualaikum. So, kalau tanya saya, kita masih mungkin sedang melihat untuk mapping, kita mungkin masih lagi melihat some sort of wave 2 dekat indeks. Saya tak terkejut kalau ini buat seperti yang kita jangkakan sebelum ni, iaitu sebagai flat. Saya masih tak terkejut begitu. Sebab selagi high kat sini tak break, kita pun nampak untuk UK 100 yang leading pun tengah jatuh ke bawah. Jadi selagi high kat sini tak break, selagi tu kita mungkin melihat pergerakan ini ke bawah. Maksudnya, ataupun ini cuma wave 2 yang ini. Kalau dia ke bawah, kita trade dia. Itu je. Kalau dia ke bawah. Itu sebenarnya. Kalau dia ke bawah ini, kita trade dia, iaitu 1, 2 dan 3. Kalau dia ke bawah. Kalau dia tak ke bawah, kita tunggu dia break out dan tarik balik. Itu yang kita tunggu. Fractal dia. Jadi ini adalah wave 2. Yang lain-lain saya sempat update tadi, DAX dekat H1. Selagi anda nampak US dollar, selagi itulah anda akan nampak pergerakan pasaran macam ni. Shorter term, sekarang ni anda tengah tengok yen. UJ tengah jatuh. Mana UJ? Mana UJ? UJ tengah jatuh. Jadi ini bukannya dolar punya ni, tapi ini pembetulan kepada dolar. Ini pembetulan kepada dolar. Sebab itu anda nampak untuk contohnya seperti EJ ni masih naik, but this one is doing 45, maksudnya momentum yang lebih rendah. GJ yang kita cerita semalam, semalam saya masih tak nampak anything significant dia untuk break high kat sini. Kalau dia break high, then kita akan ada trend. Kalau dia tak break high, belum masanya untuk trade kalau tanya saya. EJ pun pecut ya, sebab euro US dollar. Euro US dollar ni saya akan tukar lukisan ni kepada ini. Ini dah break Jadi ini adalah wave 4.
3 akan pindah kat sini dan ini adalah 1, 2 dan 3 sebelum kita jatuh ke bawah. Ini adalah wave 4 biru tu. 4 tu itu kepada sekarang lah. Jadi EU break, EJ kita jangka break, EJ pun kita jangka break, benda sama yang kita cerita. Jadi EJ dalam wave 2, EU dalam wave 4. Menarik kan? GU dalam wave 2. So a bit of US dollar punya weakness dekat sini kalau ini buat wave 3, kalau ini boleh truncated kat sini, habis kat sini dan jatuh ke bawah. Kita tengoklah malam ni. Mungkin NFP kita ada kelemahan US dollar sekejap dan ini berlaku. Kalau tanya saya based on chart, NFP US dollar lemah sekejap. Dan lepas tu dolar start kuat balik. Kalau kita tengok kepada chart semasa lah. Trading yang kita bincangkan semalam Azni untuk NJ mana pula NJ dah hilang tadi ada. Ni. Kalau anda dah enter yang ini, anda dah lock Anda dah lock 50% dan letakkan DE keluar separuh dan biarlah kalau dia pergilah. Kalau tak, dia naik lagi kat sini boleh enter, tak. Jangan enter balik kat situ. Anda sepatutnya enter dekat 100% kat situ. Itu yang kita bincangkan semalam. Itu daripada saya. Kalau kita akan bincangkan satu setup lagi yang kita boleh lihat pada Isnin, kita balik kepada Azmi pula. Okey. Share screen. Alright, macam yang korang nampak dekat saya punya screen sekarang ni adalah carta Euro AUD daily. Euro AUD daily membuat penyambungan naik terus ke atas. Sebab memang kita dah jangkakan semalam adalah memang Euro AUD ni memang nak naik ke atas dahulu. Okey, sebab price memang dah sampai ke support weekly sebenarnya. Okay, dah sampai support weekly dekat sini and sekarang tengah mencari resistance weekly. Itu bagi saya lah. Kerana kalau price tu memang dah cari mati dekat harga weekly, dia mesti akan cari harga weekly juga. Okay, next kalau kita tengok dekat lower time frame, okay, untuk daily, kita pergi tengok untuk daily dekat sini. Okay, kita zoom out sikit. Alright, price membuat double bottom sebenarnya. Bolehlah dikatakan double bottom. Kalau kat weekly kita nampak lebih jelas lah double bottom. Tapi kalau kita buka lower time frame, dia akan nampak lagi serabut sebab banyak noise. Lagi rendah time frame, lagi banyak noise. Lagi kita macam, pening kepala mana satu dia punya support resistance ni sebenarnya. Okay, so next adalah, okay, sekarang ni apa yang kita nampak adalah price, kita nampak memang dia akan nak cari area dekat 1.640 ni, mungkin berkemungkinan price akan terus sampai ke sini. So dekat sini pun kita nampak adalah satu reversal. Kalau katakan price break harga ni, memang dia terus akan pancut ke atas. Okay, dia akan memang pancut ke atas. So any correction kita boleh je cari buy untuk Euro AUD ni. Okay, next kita nak tengok tentang mana tadi? Okay, next kita nak tengok tentang, tadi UJ abang nak tengok dah kan? Kita nak tengok tentang GBP USD. GBP USD. So agak menarik. Tapi kita semalam kita dah bincangkan, kita tak nak dia breakout atas. Kita tak nak dia breakout atas. So apa yang saya boleh nampak kat sini adalah GBP USD. Okay, ada satu pattern yang dekat sini yang kita boleh katakan dia some sort of HNS ataupun head and shoulder, inverse head and shoulder. So kalau kita nampak dekat sini, katakan kita buka H1. Okay, price membuat satu correction, big correction, and then membuat satu impulse ke atas. So saya jangkakan untuk price membuat satu correction and membuat satu HNSP pattern juga dekat sini. Kita ada low, high, lower low, higher high. Berkemungkinan, okay, berkemungkinan. Tengok price datang macam mana. Sebab kat sini price dah breakout. Okay, price dah breakout sini, sini pun ada dah breakout. So berkemungkinan price akan turun dahulu ke zone ini ataupun zone satu lagi baru price
naik ke atas. Itu untuk GBP USD lah. Okay. Untuk GBP USD, kejap kita tengok kita punya ni. Alright. Itulah sudah tahu mana satu yang break untuk ubah structure. Okay. Senang cerita kalau structure ni biasa kita kena tengok dekat dia punya higher high, high low, lower high, lower low. Benda tu lah kita kena tengok baru kita boleh nampak benda alat tu berubah ke arah mana. Okay. Kalau katakan price breakout apa orang kata lower high, maksudnya price nak bertukar menjadi uptrend. Kalau katakan price breakout high low, maksudnya price nak bertukar menjadi downtrend. Okay. So kalau kita tengok EJ pun, EJ memang pacak. Memang memancut terus ke atas. Okay. Kalau kita tengok H4 pun. So kalau dekat atas-atas ni memang tak adalah siapa yang nak pergi buy high lagi. Okay. So kalau kita tengok daily pun price. Oh tak nampak. Dia buat satu sideway kat sini. So sideway. Bagi saya dia sideway. So bila sideway ni kena berhati-hati sikit lah. Sebab kita tak ada direction yang jelas untuk kita trade. So kita nampak macam ada satu correction yang besar dekat sini. Sini ada satu impulse and satu correction. Katakan kalau price breakout, pullback, mungkin kita boleh cari untuk naik ke atas. Okay. Tu untuk Euro JPY. Lepas tu saya nampak satu lagi peluang yang best juga adalah USD CAD. Okay. Dekat USD CAD ni. Kalau kita tengok daily. Memang dia terus memanjat je ke atas. Kita kena tengok time yang lebih kecil sikit iaitu H4. H4 kalau kita pandang adalah price memang membuat satu correction and kita boleh agak untuk price terus buat penyambungan ke atas. So kalau kita tengok dekat time frame yang lebih kecil pun, katakan kalau betul-betul nak entry untuk USD CAD ni, mungkin boleh kita tunggu satu correction structure ke bawah and then kita boleh cari point entry dekat level-level SNR yang terdekat. Okay. Boleh jadi HNS atau jadi Quasimodo. Bagi saya HNS dengan Quasimodo ni sama je. Sebab HNS saya pun saya akan tunggu price breakout dulu baru boleh naik ke atas. Sebab tak pernah belajar Quasimodo tapi bila tengok sama je pattern dia sebenarnya. Betul abang? Jauh. So, dia lebih kurang. So kalau ada bagi beza saya, dah tapi structure dia lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Biasanya HNS ada orang kata dia akan dia punya bahu leher dia tu kena sama. Neckline dia. Tapi bagi saya lebih cantik adalah bila price breakout neckline tu dulu baru membuat right shoulder. Sebab apa? Bila dia breakout confirmation dah ada. Dia dah kita nampak dia nak turun ke bawah dahulu. So kita boleh cari dekat sini ataupun kita boleh target hit dia punya tempat entry. Itu dia. Okay, QMS ni tengah hot kat TikTok. Kat TikTok sebab TikTok. Saya tak download lagi TikTok. Kadang-kadang malah abang nak tengok sebab kadang-kadang apa? Yalah, sebab bila TikTok ni ada, dia orang ramai baru tahu. Baru tahu pasal trade forex. Baru tahu QMS ni apa benda apa semua. So baguslah bagi saya dia something yang more channel tapi kongsikan benda yang bermanfaat lah. Betul, saya setuju. Kalau saya menari sambil tarik Vivo payah juga kan. Saya ingat Vivo aku. Itulah cepat sangat abang dapat follower tu nanti. Betul. Sambil tarik Vivo. Okay. So macam kita tengok dekat ni apa ni? Ni adalah ini USD CAD tadi, kita nak tengok gold sekejap. Macam saya jangka gold memang akan naik atas lah. Dia spike dulu kat sini semalam. Siapa yang terkena buy dekat area di sini memang kena. SL Hunter. Okay, sebab semalam pukul 11 abang ada news kan? Ada news USD, tak silap. Ada PMI. Lepas tu dia baru naik ke atas. So saya target katakan untuk shorter term, yes, ni adalah level yang dikatakan boleh kita cari untuk peluang sell. Tapi pastikan kena macam biasa, kena tunggu breakout. Bila price naik breakout, pullback, baru kita boleh cari entry. Kalau tak ada breakout, tak ada pullback, kita tak payahlah cari entry. Buang masa je. Lagi satu kenapa saya cakap sell adalah structure dia. Kita nampak structure dia adalah, kita nampak memang sell dekat sini. First price dah breakout, this high low. HL kat sini telah di breakout dan HL kat sini pun telah di breakout. And
price naik dekat sini pun sebagai pullback, ternampak tak ada momentum sangat. Price naik secara slowly. Okay, so kita bila price naik macam ni, kita kena cari, kita tak bolehlah terus nak sell. Dia boleh je naik terus atas ni. Okay, kena berhati-hati, cari point yang terbaik untuk kita cari entry. Bagi saya dekat 1817 dan 1815 ni adalah zone dia untuk kita cari sell. Tapi itu adalah watching zone. Apa-apa pun still kena tunggu breakout and pullback. Itu saya. Okay, saya serahkan balik kepada Abang Zuli kita. Okey, kita sambung sikit kepada New Zealand dollar JPY ya. Jadi berdasarkan apa yang saya selalu kongsikan mengenai pengiraan sequence ya. Jadi untuk kalau kita katakan ini correction, sequence dia ataupun correction sequence adalah 3, 7, 11, maksudnya jumlah-jumlah lekuk dia. Jadi kalau kita lihat lekuk untuk NJ ni 1, 2, sekejap saya letak nombor dia. 1, 2, ini berdasarkan anda tengok stokastik ya. Nak kira dia simple je. 1, 2, lepas tu kat sini tak nampak yang reset nyata, ini 3, sini 3. Anda kira ikut stokastik 4 dan 5. Jadi ini bukan nombor correction. Besar kemungkinannya ini akan buat satu ke atas. Buat satu lagi high. Jadi kita akan ada 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ramai orang tanya macam mana nak kira dia. Ni Kimi A, Kimi B, Kimi Sopian, Kimi Sundi, semua nama Kimi lah, simple. Susah sangat semua nama Kimi. Semualah Kimi A, Kimi B, Kimi Sopian, Kimi Sundi. Apa sanggup kopian, kesian aku pian. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada struktur ini, tapi entry tetap 100%. Saya tak pergi tunggu dia buat 7 macam ni entry, tak. Ini mungkin dia boleh buat lain, iaitu kepada sub. Sub dalam ni, ini 5, 6, 7 dan kita dah ke bawah. Itu mungkin berlaku. But kita akan ambil yang lebih agresif, iaitu saya entry daripada 100%. Saya tak peduli dia buat apa ke, dia nak apa ke, saya tak pakai pun candlestick. Adakah candlestick salah? Tak. Cumanya dalam teknik ini kita pakai bacat, itu sahaja dalam sistem ini ya. Dalam trading sistem saya ada banyak, kalau tak berpuluh beratus dalam otak saya. Kalau nak cerita teknik lah ya. Tapi the thing is dalam teknik ini dia tak pakai candlestick. Jadi kita cuma letak limit order, dia jalan 50%, kita lock, letak BE, dah habis cerita. Kita ambil keluar separuh. Kalau dia turun ke bawah, alhamdulillah pergi kepada jangkaan TP kita. Kalau dia naik ke atas 7, dia kena BE ataupun terus ke atas. Okey. Kalau dia buat 7 ni, kita nak trade apa? Kimi N, Kimi S. Aduh, pening. Dengan saya pening. Kimi Sunbi. Kami tak ramai. Okey, kalau dia buat 7, position NJ ni akan BE. Kalau ini kalau itu berlaku, second choice yang kita akan ada, tak payah kejar market, iaitu GBP AUD. Ini pun nampaknya break ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi This one satu lagi ke atas. Satu lagi ke atas benda ni. 1, 2, 3, itu anda kira daripada sini 1, 2, 3. Anda kira stokastik. Itu dia. Jadi bawah ni kenapa kita letakkan ini sebagai 1, 1, 2, 3. Jadi 3 dia tak dapat 3, 4. Lekat pula ni. 4, 5, 6 ni dah ke 7. Jadi kita jagakan dia akan turun ke bawah. Jadi kalau dia turun ke bawah, anda adjustkan dia punya ni Anda adjustkan dia punya ni. Kalau dia terus ke atas, NJ kita dah pergi. Alhamdulillah. Kalau ini naik ke atas, GA sama. Kalau ini breakout ke atas, AUD lemah, NZD pun lemah. Sama. Rumah sebelah. Jadi kalau ini breakout ke atas, NJ kita selamat. Tak ada wave 7 tadi. Dah habis tempat 5 sebenarnya, itu wave 7. Itu dia tadi Jadi kalau ini breakout ke atas, NJ kita selamat. Tapi kalau ini turun ke bawah, the moment dia break W ni, anda buat benda ni.
tarik adjust Fibo ni, dia boleh turun daripada sekarang dan saya mencari peluang untuk nak long GBP AUD daripada apabila ini habis, iaitu 1, 2 dan 3. Sebabnya kalau anda lihat di time frame yang lebih besar, ini breakout. H4 lah besar sangat. Ini kita dah ada setup. Ini dah break. Ini dah break ini dah break up. Kita ada, sekali lagi anda lihat kepada, kalau sesuaikan stokastik dia, ini satu, ini satu, ini satu, ini adalah reset, ini adalah 1, 2, dan kita ada tembus dalam 5 wave, dan kita ada dalam yang lebih besar, kita ada incomplete sequence, iaitu maksudnya untuk yang ini. Untuk structure ini 1, 2 dan 3. 100% dia tak lengkap lagi. Jadi sebarang pullback dia kita boleh entry. GN pun ada setup tu bang, dia kata. Sama je. GA, GN dua-dua. Betul. GN. Kalau dia kembar. Dia kembar. Cumanya ingat, kenapa saya tak pilih GN, sebaliknya New Zealand dollar JPY instead of ni, sebab NZD US dollar sampai kawasan support. Betul. Ni dah sampai. Sebab itu saya tak pilih dia. Ni dah sampai 100%. Tapi kalau kita ambil yang besar, dalam punya, ini masih ke bawah. Jadi ini masih ke bawah lah. Tak salah kalau anda pilih GN, but disebabkan saya dah ada NJ tadi, jadi saya diversify sikit lah GA. Diversify lah. Tapi itu pun ada maksud Kimi adalah benda ni. Kimi apa lagi nama dia ni? Sama. Kimi B. 1, 2, 3, kita ada 100% dan kita ada pullback 3 wave, anda boleh cari masuk. Ini mungkin kalau ini pergi jauh tau. Ini masih wave 2. Agresif, balon, sabar, jangan balon sangat. Agresif tu letak lot besar sikit kan. Kalau biasa satu lot letaklah 18 lot, baru agresif. Terus jadi agresif. Terus tak jadi agresif. Dulu kata agresif kan. Kalau agresif letak 18 lot, baru agresif. Dia kalau 0.01 memang agresif bang. Dia kalau nak agresif sangat letak 18 lot. Baru dia tersilap entry, dia nak masuk 1.8, dia masuk 18. Tak berkelip mata sebelah je, kelip sebelah. Saya pernah terbuat tau. Nak masuk 1 lot, masuk 10, habis. Aduh. Senyap sekejap. Alamak. Sebab itu saya tak pakai market order. Lepas peristiwa tu, saya cuma pakai limit order. Saya tak pakai instant order. Saya pakai selepas cerita pasal nak masuk 1 lot, masuk 10. Minyak, saya ingat lagi. Lot kancil. Nak masuk 1. Kalau tu saya kata kalau nak agresif masuk 18 lot. Baru cerita agresif. Ada cerita agresif. Tapi betul lah. GN pun ada set up, tapi saya lebih prefer tengok GN ni ini mungkin 1 dan 2. Tapi kalau dia jadi 2, dia tak dapat terlalu kecil. Sebaliknya untuk GA ni, untuk GA ni, ini masih possible 2 kepada structure ini sebab dia kepada ini sahaja. So bagi saya ini menarik sikit lah. Dia belum pergi. Yang GN tadi dah pergi. Tu antara sebab dia lah. 10 kat market mover, 10-18 market mover, baru agresif. Bukan duit sendiri. Okey. Prop trading jaga juga. Bukannya duit kita, jaga-jaga juga. Okey, so ini adalah untuk GA. Saya berminat untuk GA. Ini adalah kepada, tapi ada kena tunggu kepada benda ni. Kalau ini pergi ke atas, NJ kita dah selamat. Kalau ini pergi ke atas, then US dollar kuat. NFP malam ni kalau ini naik, itu bermaksud US dollar kuat. Sebab US dollar kuat, commodity dollars tak dapat nak kuat. AUD, NZD tak dapat nak kuat.
GBP boleh kuat daripada AUD. Abang tak pakai FIBO retracement. Ya, saya pakai FIBO retracement. Tapi penggunaan FIBO retracement adalah untuk menentukan untuk menentukan sifat, kalau katalah kita katakan ini wave 2, kita katakan ini wave 2, jadi kita nak jangka wave 2, wave 2 sekurang-kurangnya 38.2, sekurang-kurangnya baru cukup syarat dia nak jadi wave 2. Baru, tapi untuk projection tempat dia adalah, katalah ini cuma sampai sini, tak sampai 38.2. Jadi kalau saya ada setup sini, kalau kita katakan wave 2, saya tak enter kat situ. Dia sebagai filter. Betul. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Wave 2, kalau kita ambil retracement wave 1, wave 2 lazimnya mencecah 50% ke 61.8. Tetapi untuk cukup syarat jadi wave 2, bila kita sedang buat projection adalah dia mencecah sebenarnya 38.2 untuk set up. Boleh tak wave 2 sikit saja? Boleh 14.6. Itu boleh. Geng-geng 3, 7, 11 semua expansion. Yes, expansion untuk tempat entry. Tetapi untuk filter dia sebagai wave 2. Itu maksud dia. Kimi A. Semua korang nama Kimi. Kimi Sundi, Kimi Dil, Kimi Pian, apalah nama. Okey. Dan seterusnya untuk wave 3, kalau kita ambil FIBO expansion, wave 3 kena sekurang-kurangnya 61.8. Itu adalah diagonal. Tapi kalau kita katakan dia motif menghabiskan wave 3 dalam 3, ini kena sampai 161.8. 3, 7, 11 retracement. Kimi A ni dia masuk masa kita analisa je. Ikut yang sesi minggu depan, ikut saya Isnin. Kita cerita pasal structure market. Itu 3711. Isnin depan. Tak rugi SM ambil Abang Zul, Master dan Technical Analysis. Betul. Tak ada. Master dalam Technical Analysis Imran. Oh, Imran macam-macam teknik dia boleh pakai. Imran. Saya dengan Azni kulikeng. Jadi yang kita ingat yang saya berminat adalah kepada GA ni. Tapi kalau ini terus ke atas, NJ kita akan ke bawah. Mana pula pergi NJ dah hilang. Tadi ada. Ni. Jadi kalau cerita dia, kalau GA kita ni dia, kalau ini ke atas, GA kita ke bawah. Kalau ini terus ke bawah, then GA kita akan ke atas. Jadi kita terlepas yang GA tapi kita untung dekat NJ. Jadi anda ada pilihan kat situ. Jadi kalau GA, kalau berdasarkan internal count, ini mungkin ke atas sebab jumlah kiraan dia baru 5. Tapi persoalannya adalah benda ini. Persoalan dia benda ni. Sebab ini mungkin adalah satu motif, iaitu sebagai 1. Sebab sini ada divergence. 1, 2, 3 baru dia ke bawah. Imran Wikipedia bergerak. Betul? Ada tanya je lah apa. Ada tanya Mark Elon Musk apa nama dia. Mesti dia tahu. Okey. Jadi ada nak kita tak ada cewa rakyat Mahin. Betul? kecewa. Okey, jadi itu gameplay saya lah. Sebab itu saya enter untuk NJ ni. Sebab saya ready kalau NJ ni kena BE, saya tunggu yang kawan kita tadi GA tadi ataupun GN. Tapi saya prefer GA sebab GN ada setup, tapi GA dia ada room untuk nak pergi lagi lah. Saya nampak benda tu lah. Habis bateri telinga saya ni. Habis bateri dah? Aduh. Nak habis bateri. Lepas ni double suara. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Ada apa-apa nak tambah sini? Kalau tak saya pergi kepada chart satu-satu. Belum. Abang boleh pergi terus bang. Okey, sekejap. Okey. So US 500, kalau kita melihat kepada structure DAX, structure DAX ini tak dapat jadi wave 4. Syarat untuk wave 4 adalah wave 4 tak boleh di bawah wave 2.
kan? 1, 2, 3, 4 macam ni. Mana kau belajar mirror kan? Jadi ini adalah kita akan habiskan ini kalau kita katakan indeks dah ke atas. Jadi ini adalah 1 dan kita sedang berada dalam wave 2. Jadi kita kena habiskan 3 sebab kita ada separation. Saya kena jadikan, nampak kenapa ini saya buat triangle? Ni pasal goal tadi Farouk tanya Azni. Azni, goal tadi watching point dekat 1817 dekat mana ya? 1817 dan 1815. Letak garis dekat situ mesti nampak zone dia. 1817 dan 1815. Okey. Untuk goal. Untuk goal 1817. Okey. Macam abang tanya kurang. Ya, goal kalau tanya saya masih sideway tapi goal seriously dia boleh ke atas boleh ke bawah. Kalau tanya saya tak tahu ke mana. Tak tahu ke mana. Ni serius. Tapi boleh tak kalau macam kita tarik kan ada satu kita nampak corrective punya pattern kat situ kan? Boleh ke kalau macam kita tarik expansion dekat situ? Dia macam ni. Ini adalah motif. Macam mana pun ini motif sebab ini ada ni Jadi idea dia ini 5, di sini akan ada 3. Iaitu 1, 2, 3. Jadi ini adalah structure baru. Ini ada low break. Jadi 1, 2 saya masih lihat goal masih ada room ke bawah. Kalau short term lah tapi seriously kalau tanya saya tak tahu goal ke mana. Ini saya dia boleh naik ke atas lagi. Atas lagi pun boleh, iaitu ini adalah flat. Kita boleh buat dia sebagai A, B dan C dan flat. Dia boleh jadi flat. Jadi ini ke atas lagi. Jadi kalau setakat nak melukis lah dia boleh buat macam-macam kat situ. Dia boleh macam-macam. Nak lukis apa pun boleh kat situ. Kalau setakat edit wave macam-macam boleh lukis dia. But bagi saya lah, saya tak minat untuk sell gold. Kalau nak masuk, saya menunggu kepada kawan kita ni. Nampak indeks semua naik semalam. Barrick tak buat pergi mana? Duduk. Barrick mati kat situ. Duduk. Jadi saya berminat untuk nak masuk Barrick ni. Harga pun murah jauh daripada gold. Kalau nak hold pun tak berpeluh. $13 je nak masuk dia. Tak adalah berpeluh. Dan kalau saya tak minat kepada CFDs. Kita ada account shares kita dekat XM. Tapi of course dia punya startup adalah besar sikit $10,000. Tapi start memegang aset macam ni lah. Yang dan tak pakai leverage lah. Itu untuk pegang lama lah. Saya masih minat kepada Barrick ni kalau dia ke bawah. Saya masih minat kepada ni. Betul. Kalau kecuali US dollar pengsan. Kalau US dollar pengsan sebab kalau kita jangkakan ini ke atas, indeks ni bergerak ke atas, gold boleh lemah. Betul. Satu lagi, dia 3 sebab untuk gold. Ni Barrick. 3 sebab untuk gold. Kalau gold condition dia untuk gold XAU US dollar untuk naik. Okey, nombor 1 US dollar lemah. Ingat, XAU US dollar. Jadi kalau US dollar lemah, gold boleh naik. Nombor 2 adalah indices lemah. Nombor 3 adalah yen naik. 2 daripada 3 ni berlaku dan anda akan nampak pergerakan motif ataupun pergerakan trending untuk gold. Kalau anda lihat chart saya, yen pair dan US dollar tengah korektif kan? Ini maksud saya. Ini adalah dolar. Ini korektif. Kalau kita katakan ini motif, pergerakan ini korektif. Ini korektif. Kalau kita lihat kepada UJ ataupun yen pair. Kalau kita lihat kepada yen pair, ini adalah korektif. Ini korektif. Jadi 2 daripada 3 tadi tengah membuat
correction. 2 daripada 3 ni. Iaitu kepada mana? Kepada mana gold ni. 2 daripada 3 tadi tengah membuat ni. Sebab itu anda nampak gold jadi macam ni. Itu sebab dia. Itu sebab ni. Tak ada arah. Jadi kalau unless US dollar ada arah, yen ada arah ataupun indeks meneruskan, dan gold akan ada arah dia. Kim A dah ready untuk berjuang. Lasah korang lah Farouk. Kalau tanya saya, kalau berdasarkan struktur ada kemungkinan untuk dolar lemah sikit. Kalau berdasarkan NJ tadi lah. Tapi kalau dolar kukuh, NJ jatuh. Jadi kalau itu berlaku dan apa yang kita ada ni, kita mana NJ tadi? Hilang balik. NJ ni, ini mungkin akan buat wave 5. Kalau ini buat wave 5, turun balik ke bawah, wave 7 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Dan GA kita. GA kita. GA masa ni naik, GA akan turun. GA ni akan turun. Mana GA? Dan GA akan turun. Waktu tu ini adalah high, jadi anda kena adjust anda punya ni lah. Anda punya Fibo tu. Jadi 1, 2 dan 3. Sini akan buat macam ni. Sini tak perlu kejar-kejar NFP. Tunggu ni. Tunggu macam ni. So, ini WXY 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini pun 1, 2, 3. Dia 3, 3, 3. Tak ada structure lain. Elliot tak jumpa lagi benda tu. Dia tak ada benda lain. Dia benda tu saja. Kalau ini breakout ke atas, ini akan jadi 1, 2 dan kita dalam wave 3. Jadi maksudnya NJ kita akan ke bawah sebab AUD kita lemah. Jadi kita ada diversification kat situ, dan itu cara saya menguruskan apa entry yang dah masuk. Ni benda ni saya belum, saya akan sharekan nota dia nanti, tunggu. Belum, untuk anda meletakkan supaya position anda tak berlawan dengan arah. Anda tak lawan diri sendirilah. GU kau pergi buy, GA kau pergi sell. Itu memang sakit akal lah. Jangan buat benda macam ni. GJ pergi buy, GU pergi sell. Itu memang cari naas. Itu tak dapat. Benda sama. Sebab itu saya faham kenapa saya pilih GA instead of GN tadi kan. Jadi kita tak letakkan risiko dalam satu tempat lah. Itu sebab dia. Saya nak pergi satu-satu chart tadi, lupa. Okey, kita lihat kepada indeks. So there is a possibility untuk indeks melakukan wave 2 sekarang berdasarkan kepada DAX tadi. Sebab ini tak dapat jadi lain. Ini tak dapat untuk ni, sebab ini adalah full reset. Kalau anda tengok dia punya structure ni, ini full reset. Ini tak dapat jadi lain. Anda nampak full reset, dia wave 2. Dia akan jadi wave 2. Anda nampak je stokastik ni reset, dan ini adalah RSI reset. Ini wave 2 dalam fractal yang lebih besar. P yang searah pergi buy and sell. Itu dia pergi lock diri sendiri. Dia tengok balance dia satu merah, satu biru. Tapi balance dia tak berubah-ubah. Dia pergi hedging. Dia hedging dia sendiri. Pening kepala. Yang ingat tak kita cerita Euro GBP dengan GBP Chef? Ada? Euro GBP dengan GBP Chef tu cermin. Betul, cermin. Euro GBP Chef tu cermin. Jangan masuk satu buy, satu lagi buy juga. Tak, kalau satu buy, satu sell dia sama. Dia buy dengan buy, lock. Dia buy dengan buy. Memang lock. Habis. Okey, jadi untuk US 500 ni, saya melihat ini adalah kepada structure WXY, WX. 1, 2, 3. So ini mungkin satu lagi 3 Y sebelum ini naik. Tapi saya tak tolak kemungkinan untuk dibuat benda ni. Sebab hujung ni tak ada divergence. Ini masih boleh A, B dan C.
Betul. Maksudnya ini adalah kepada flat dan kita masih meneruskan pergerakan ke bawah. Maksudnya ini adalah pergerakan ke bawah macam ni. Saya masih tak tolak kemungkinan tu. Selagi high kat sini tak break, anda stay on the side untuk index. Apa pun anda tak short index. Asalkan kalau dia ke bawah kita cari long. Yang saya tunggu adalah kepada UK 100 sebab ini leading. So kita mungkin dah melakukan wave 2, sedang melakukan wave 2. Kalau ini buat high, kalau break 1, 2, 3 kita cari long. Itu adalah untuk UK 100. Minta supaya yang lain tadi bukan wave 2, bukan wave 1. Faham tak? Kalau boleh ini bukan wave 1 tau. Kalau wave 1, UK 100 kita yang tak break lagi, kita tak ada entry. Faham tak? Kalau ini ke atas, itu saya lukis dia ke atas. Saya akan letak ini 4 dulu. Jadi dia akan fractal yang sama, yang merah. Satu ni. Kita nak supaya ini break. Kalau dia break, dan 2 ni kita boleh trade. Kita dah ada sequence ke atas. Dah buka low, high, high, low, high, high. Ini tak ada lagi. Jadi tak dapat nak trade. Kalau dia break out ke atas, dia ada trade. Dan anda boleh trade wave 2. EURUSD pun boleh short kan bang? Nampak macam boleh tu. Beli Inter dan Equalite. Mana-mana. Masa 18 slot. Agresif. Abang Zul tak, saya ambil psikologi. Saya ambil psikologi. Tapi sebab kerja saya dalam finance. Itu sebab dia. Zuli car dealer dulu. Saya jual kereta. Saya jual kereta, saya ada buat jalan, saya tukang tabur tar. Dan cuci kereta. Saya cuci kereta. Best dealer UK. New Zealand. Bukannya UK. New Zealand, best dealer dulu. Okay, so untuk yen pair, untuk indeks, saya hopefully kita ada breakout ke atas yang ini. Kalau breakout ke atas yang ini, kalau ini breakout, then 1, 2, 3. Tengok Isnin. Kalau ini berlaku, Isnin kita boleh cari peluang. Lain daripada tu, yen pair tak ada apa-apa, nothing. Euro JPY kita jangkakan ini akan complete 100% dia. Boleh sell tak? Tak. Ini bukan lower low. Kalau dia lower low, kita sell dia. Sebab tu dia adalah higher low. Sorry. Kalau ikut dia yang ini, kita ada lower low tau. Ada. Forex bank mana dulu? Bang Zul jaga forex. Saya jaga duit saya yang kereta. Faham tak? Satu, dua, tiga. Kalau ini berlaku, anda boleh cari short untuk EJ. Jadi kalau ini berlaku untuk EJ. Kalau dia sampai 1, 3, 2 something. Okay, itu adalah untuk EJ. Maksudnya untuk EU pun lebih kurang. Jadi ini akan break out yang kita cerita tadi. Ini akan jadi wave 4. Jadi 3 ni kita ubah kepada sini, kita extendkan 3. Ini 3 ni extendkan. Jadi ini adalah wave 4. Okey. Boleh tak nak short dia? Ingat, kalau time frame besar, di sini kita tak ada, di time frame besar, sini kita tak ada incomplete sequence kini. Ini. Kita dalam box. Time frame ini untuk yang ini, dalam dia. Kalau ini lebih daripada 1618, 1, 2, 3 anda boleh short. Baru kita katakan ini wave 3. Jadi kita tahu bila 118 dalam satu structure, dan itu wave 3. Jadi 3 ada 4, 4 ada 5. Betul. Tapi kalau dia macam ni, ini wave 3.
Ini 1, 2 dan 3. Ini wave 4. 1, 2, 3, 4, 5. So kalau kita jangka GA ke atas, kita masih jangka GN, kita masih jangka dolar punya kekuatan. Itu euro US dollar jatuh. Okey, itu adalah untuk position. Kalau boleh makan swap tak apalah, ni swap free account. Betul. Sebab itu ini saya tak minat untuk nak masuk. Jadi ini saya akan ubah kepada wave 4. Itu adalah untuk euro US dollar. EJ ni ada setup. EJ ni ada setup. EJ ni ada setup. Tunggu dekat atas tu lah. Ini pun stop loss dia dekat. Stop loss dia tak jauh. Yes. Itu adalah untuk EJ. GJ tak ada. Ini bukan lower low. Pullback bukan daripada lower low. AJ tak ada. AJ tak ada apa-apa. Satu tu bukan lower low. Apa benda ni tadi? Time. CAT JPY ini pun tak ada. Bukan lower low. Ni structure dia. Dia kena tembus ini baru kita ada structure baru. Ataupun dalam dia ini baru, ini tak ada apa-apa. Kalau ini break macam ni, tak sampai 100%, then pullback ini kita boleh entry. Dia belum ada buka structure lah. New Zealand JPY, anda sepatutnya dah enter dan ambil separuh. Euro US dollar tak ada apa-apa. GU tak ada apa. Ini pun tak ada apa. Ini bukan lower low. AUD US dollar sekejap. AUD US dollar pullback ini saya entry. Kalau dia sampai 100% kat sini, ini ada lower low. High, low, lower high, lower low. Dan kita tak sampai lagi 100%. So pullback 3 wave, break dia dalam break dalam 5 wave, dan kita ada setup lah. Jadi ini adalah satu yang saya akan tunggu untuk entry. Jadi kalau AUD US dollar, anda entry AUD US dollar, anda tak masuk untuk GA, benda sama. AUD juga. So, AUD dia baik. setahun aku pegang Pian. Setahun dia pegang apa position. So kita ada AUD US dollar, kita ada Euro JPY, dan kita ada GBP AUD. Jadi GBP AUD dan AUD US dollar adalah benda sama. Jadi pilih satu, dua-dua ada AUD ya. Itu adalah cermin. EJ anda boleh trade dia sendiri. Jadi AUD US dollar dan GBP AUD anda pilih salah satu. Dua-dua ada AJ, jangan buy dua-dua, pengsan. Ini untuk sell, ini untuk buy. Basically anda sedang shortkan AUD. Betul. Basically. Short AUD. Dan longkan US dollar. New Zealand dollar, US dollar, ini saya tak minat sebab dia dah sampai. Tapi mungkin kita sedang melihat, maksudnya ini adalah structure dalam ni. Kita punya Fibo adalah Fibo dalam ni, bukan Fibo yang besar. Ini Fibo yang ini. Sampai. Ini Fibo dia. Fibo dia ke Fibo yang dalam, internal Fibo. UCAT, this could be B. Nothing at the moment untuk saya dalam sistem saya, sebab ini tak buat high. But arah dia masih ke atas. Ini mungkin adalah pullback ke bawah lagi sebab kita ada minyak yang sedang extend. Minyak yang dijangka extend. Minyak sedang extend. Time out. Orang dah bagi time out. Jadi ingatkan yang saya minat tadi GA, AUD US dollar, Euro JPY. Jadi pilih antara GBP AUD dan AUD US dollar tadi sebab itu benda yang sama. Kang dua-dua masuk, dua-dua loss, cantik. Instead of nak loss satu, dua dia loss. Jadi EJ tadi benda lain, dua-dua kena nganga kan. NJ sepatutnya anda dah keluar separuh dan pegang. Okey, itu saja daripada kami. Ada apa-apa nak tambah Azni?
Kalau tambah daripada saya adalah jaga-jagalah janganlah pergi buy dua-dua pair yang sama. Okey, Dow Jones, Farouk, tengok chart saya dekat Discord dekat Discord. Dow Jones tak ada apa untuk minyak masih lagi extend ke atas. Itu minyak tengah buat cerita dia sendiri. Jadi itu saja daripada kami. InsyaAllah kita balik kepada Irina. Alright, thank you Azni, thank you Zul dan thank you kepada anda semua yang menonton daripada jam 1 tengah hari tadi sampai jam 9 malam. Irina tak ada, ataupun kita nak habiskan. Termute, sorry, termute. Termute, dia sesuatu. Okay, thank you Zul, thank you Azni. Okay, dan thank you juga kepada semua kerana masih setia menonton kami dari jam 1 tengah hari tadi sampai jam 9 malam. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari Isnin. Macam biasalah, jadual instruktur anda boleh refer di social media XM. Dan teruskan berdagang bersama dengan XM, Peak Fair Human. Assalamualaikum, selamat malam.